most influential brand forum comes to Malaysia. Learn from the world's leading marketing minds featuring Ivanka Trump, Jim Stengel, Stuart Butterfield, Joanne Nui, Martin Lindstrom, Oliver Stone, and more as they share their insights on creating leader brands. Global Brand Forum Malaysia brings together business leaders from over 20 countries in Asia and beyond. When was the last time you were inspired? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang gemilang ini Allah SWT akan jadikan hati kita gemilang. Pada pagi yang gemilang ini juga moga-moga Allah Ta'ala cerahkan hati kita secerah matahari yang bersinar. Moga-moga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk kita hidup dalam keluarga, hidup bersama dengan ibu bapa kita. InsyaAllah pada pagi ini mari kita lihat dan mari kita fikirkan balik betapa perlunya untuk mendapatkan restu daripada ibu bapa. Restu ibu bapa ini maksudnya ialah mendapat restu doa dan juga mendapat keberkatan daripada kita menyayangi ibu bapa kita. Sebab itulah restu ini amat perlu untuk menjadikan kehidupan kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Dalam masyarakat kita sejak mutaakhir ini restu ibu bapa sudah tidak dimainkan, tidak dihidupkan lagi dalam masyarakat kita. Barangkali agak-agaknya kalau saya nak ambil contoh dalam mencari jodoh lah. Kalau dahulu dalam Islam diaturkan cara-cara mencari jodoh ini, iaitu dengan melalui beberapa langkah. Dengan merisiknya, selepas merisik, bertunang, lepas tunang baru kahwin. Tapi hari ini, kita berkahwin pun juga kadang-kadang ibu bapa kita tak setuju pun ada. Kalau kita berkahwin kadang-kadang pun juga ibu bapa kita tak kenal. Dan tak pernah tahu siapakah bakal menantunya. Dan tiba-tiba kita bawa balik pada suatu hari. Bawa balik daripada tempat kerja kita. Perkenalkan saya dengan mak bapak kita. Mak, ayah, inilah bakal menantu mak, bakal menantu ayah. Itu saja. Ayah kita angguk tak angguk je lah, nak buat macam mana. Dah lah balik berdua pula, naik motor berdua. Masya Allah lah. Jadi ini kita nampak bahawa kita sekarang ni mohon restu. Memohon restu. Sebab kita tahu bahawa kasih sayang dan juga doa ibu bapa ini sangat perlu. Sebab itu Rasulullah menyebutkan tidak ada doa yang paling makbul. Iaitu doa ibu kepada anak-anaknya. Doa paling makbul ialah doa ibu. Sudah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa makbul. Kisah Juraih. Juraih ni ada merupakan model juga untuk kita ambil contoh bagaimana hebatnya doa restu ibu bapa ni. Juraih ini adalah manusia yang kuat beribadah pada Allah SWT. Dan Juraih ni dia tinggal di satu kawasan perkampungan yang cukup jauh. Dan dia tinggal di situ untuk semata-mata beribadah kepada Allah SWT untuk menjalankan hal-hal agama. Pada suatu ketika datanglah ibu Juraih untuk bertemu dengan Juraih. Dia beri salam pada Juraih. Assalamualaikum Juraih. Juraih waktu itu sedang sembahyang. Sedang sembahyang, bagaimana nak jawab salam? Tengah sembahyang saja, Bismillahirrahmanirrahim, Waalaikumsalam. Tak boleh. Jadi, Juraih diam saja. Hingga mak dia beri salam, Juraih tak jawab. Habis sembahyang, mak dia pun dah balik. Juraih tengok keluar, mak dah balik.
Esok datang lagi ibu Jurah lagi. Pun juga kebetulannya waktu dia tengah sembahyang. Dia beri salam, Jurah tak jawab. Beri salam, Jurah tak jawab. Selesai sembahyang, Jurah lihat mak dia sudah balik. Hari ketiga datang lagi mak dia. Pun juga kebetulan pada waktu Jurah tengah sembahyang. Akhirnya mak dia kata, "Ya Allah, Engkau berilah balasan kepada anak aku Jurah ini. Malukanlah ianya ya Allah, sebagaimana ia memalukan aku." Sebab ibu dia merasa malu. 3 kali datang rumah anak dia, beri salam anak tak jawab, beri salam anak tak keluar. Memang benar sedang penonton yang dirahmati oleh Allah. Ini dia restu ibu. Doa ibu ni makbul. Doa ibu sangat makbul. Pada Jurah ni seorang yang kuat beribadah kepada Allah, seorang abid, seorang yang juga alim, pun juga Allah Ta'ala datangkan balasan gini. Datanglah seorang perempuan yang pada ketika itu sudah mengandung. Dia pergi jumpa orang kampung. Dia katakan bahawa dia mengandung ini kerana melakukan hubungan jenis dengan Jurah. Sampailah kepada ketua kampung, lalu dipanggil, tangkapnya Jurah. Orang kampung sedikit pun yang sebelum ini merasakan Jurah ini seorang manusia yang cukup alim, yang boleh dipercayai. Rupa-rupanya Jurah ni, tanggapan orang kampung, memang jahat. Sampai mengandung seorang perempuan. Jurah tak dapat nak cakap apa. Tidak ada bukti. Lalulah, waktu mana Jurah berdoa dengan Allah Subhanahu Taala, dan Jurah doa ketika itu disebut dalam kisah ini, anak yang dalam kandungan itu, ya, boleh bercakap. Waktu mana anak tu kata, "Ya wahai tuan-tuan sekalian, dia boleh cakap." Ni dia ada berapa manusia saja boleh bercakap disebut dalam agama Islam. Pertama, Nabi Isa AS waktu kecil boleh bercakap. Masa tu tengah bayi-bayi boleh bercakap. Kemudian anak Masitah boleh bercakap, dan anak yang berlaku dalam kisah Jurah yang boleh bercakap. Sepatutnya dia tak boleh bercakap lagi. Anak tu mengatakan bahawa bapa saya bukan Jurah. Bapa saya ialah seorang pengembala kambing. Ibu saya ini melakukan maksiat dengan pengembala kambing. Terdedahlah rahsia. Nak ringkas kata. Tapi pokok ceritanya ialah saya nak ceritakan bahawa inilah hebatnya doa ibu. Sebab itu restu ibu ni sangat penting. Sebagai seorang anak ini, sepatutnya kita pohon restu ibu. Lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar yang hari nak puasa. Sebab itu dengan ibu, dengan bapa, sebelum pergi sekolah, saya nak nasihatkan pada adik-adik saya yang barangkali menonton pada pagi ini. Sebelum pergi sekolah, tolonglah bersalam sikit dengan ibu, bersalam dengan ayah. Minta izin mereka untuk kita pergi belajar. Moga-moga kita belajar itu akan dapat keberkatan. Mohon dengan bapa, mohon dengan ibu, agar ibu kita mendoakan kepada kita. Sebab itu sebaik-baiknya kalaulah waktu nak peperiksaan ini merupakan motivasi untuk pelajar juga. Bahawa waktu nak periksa, katakanlah kertas 1. Bahasa Malaysia kertas 1. Peperiksaan berjalan pada pukul 8.30 pagi. Maka sebaik-baik anak itu beritahu ibu, "Mak, tolonglah mak semayang pada pukul 8.30 pagi. Ketika itu, saya sedang menduduki peperiksaan bahasa Melayu kertas 1. Kalau mak dia ambil semayang hajat, waktu anak sedang menjawab periksa, mak dia di rumah, khusyuk berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta anak berjaya. Saya yakin, percaya, doa itu makbul. Ini dia. Ada anak-anaknya. Sebab itu kalau dapat kita dalam kehidupan ini, agar anak itu merasakan betapa meresapnya doa ibu bapa ni, rasa meresap dalam jiwa, kalau bolehlah waktu kita semayang berjamaah bersama anak-anak kita. Dan kalau kita semayang bersama ibu bapa kita, kalau bapa kita jadi imam, dan bapa kita ni bapa yang cukup inginkan anak tu merasakan doa tu perlu, saya rasa bapa boleh berdoa dalam bahasa Melayu lagi baik. Tadah tangan elok-elok, minta dengan Allah Subhanahu Taala, "Ya Allah, wahai Tuhanku, anak aku di belakang ni 5 orang, ya Allah, sebutkan dia nama dia Muhammad, Ismail, Dollah, semua sekali sebut. Jadikanlah ya Allah anak-anak aku ini, si Muhammad ni Allah, anak yang bagus, anak beriman, bertakwa, ya Allah. Engkau kurniakan kejayaan padanya. Jadikan anak aku ya Allah yang ini." Sebut satu, kita sebut semua. InsyaAllah anak tu dapat rasakan doa itu, doa bapa tu. Saya yakin, percayalah, bila anak mendengar dengan nada bapa yang mengharap, doa bapa yang nampak cukup inginkan Allah Ta'ala beri, makbulkan permohonan ini, anak di belakang boleh dia menangis. Terasa besarnya doa ibu, doa bapa.
Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu perlunya restu ibu. Oleh kerana perlunya restu ibu ini, sebab itu anak jangan tidak mengharapkan restu ibu. Sebab itu yang kadang-kala berlaku hari ini, kalau kita lihat pada kes-kes lepak, saya sudah membuat kajian pada kes lepak ini, bahawa bila kita tanya remaja-remaja lepak, dia keluar melepak itu bukan saja-saja rupa-rupanya. Banyak di antara mereka kata, antara lain berjumpa dengan kawan. Yang kedua, banyak menyatakan bahawa dia ada masalah. Dan masalah itu tidak dibincang dengan ibu bapa dia. Masalah itu tidak dicakapkan kepada ibu bapa dia. Dan dia anggapkan bahawa mak dan ayah itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Dia pergi jumpa kawan. Duduk ramai-ramai, dia bercerita masalah dia begini-begini. Dia ada masalah jiwa, dia ada masalah belajar dan bagai-bagai. Dan bagai-bagailah. Dan masing-masing itu memberi pendapat. Lahirlah pendapat negatif, pendapat yang positif. Sebab itu ada yang beri pendapat, jom kita lari je lah, kata dia. Pun lari habis. Itu dia. Sebab apa? Dia tidak memerlukan mak dia. Patutnya dia berjumpa dengan mak dia. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dikatakan, telah datang seorang lelaki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada Rasulullah, dia kata, "Man ahaqqa bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, kata dia. Siapakah ya Rasulullah yang paling layak saya jadikan sahabat? Mana ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang paling saya jadikan sahabat cukup rapat, yang paling akrab dengan saya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala Rasulullah sallam, kata Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Ibu kamu. Dia tanya lagi Rasulullah, summa man? Lepas itu siapa lagi Rasulullah? Rasulullah kata, ummuka, ibu kamu. Dia tanya lagi Rasulullah sallam, summa man? Siapa lagi Rasulullah? Rasulullah kata, ummuka. Dia tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Summa man? Rasulullah kata, abuka, ayah kamu. Nah ini dialog Rasulullah SAW dengan seorang remaja yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan, ya Rasulullah, siapa yang saya layak jadi kawan? Siapa yang paling layak untuk saya hampirkan diri rapatkan? Rasulullah jawab, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Artinya 3 kali. Pentingnya banyak kita berkomunikasi dengan ibu. Itulah nak sebutkan. Banyak berkomunikasi dengan ibu. Semua masalah tolong ceritakan kepada ibu. Segala masalah bentangkan kepada ibu. Sama ada kes, berbagai kes, cerita kepada ibu. Kes kita jatuh cinta, kes putus cinta, payah nak belajar, tak ada duit, dan bagai-bagai lagi. Barulah ibu terasa dia diperlukan, dan mohonlah agar ibu kita itu memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab doa ibu makbul. Baik, itulah kita sebagai seorang ibu khasnya. Dan kadang-kala perkara ini pun tidak boleh disalahkan kepada anak juga. Kadang-kala anak bagus, anak baik, mohon restu ibu. Ibu pula yang tak memberi restu. Begitulah, ibarat contoh. Kalau pelajar-pelajar sekolah rendah barangkali, balik daripada sekolah, ustaz dengan ustazah diajar di sekolah, balik ke rumah, beri salam. Sampai-sampai anak di rumah, memanglah ikut cakap cikgu. Sampai di rumah, Assalamualaikum, beri salam. Assalamualaikum. Yang mak ada, ibu dia sibuk di dapur. Sibuk dengan sambal belacannya, sibuk dengan masakannya. Anak beri salam, tak jawab. Dia jawab apa? Budak ni macam rumah orang pula. Rumah kita ni tak isah salam lah. Ini ibu yang tak nak merestui anak dia. Patut anak kata, salam sejahtera atasmu wahai ibu. Salam sejahtera. Jawablah, waalaikumsalam. Juga atas kamu sejahtera. Ini pun restu. Sebab itu diajar oleh Islam bahawa inilah sangat penting. Seelok-eloknya lah untuk mohon restu. Ibu yang tidak nanti anak mengharapkan restu. Waktu anak nak keluar, waktu anak nak pergi sekolah, anak nak pergi belajar, tolonglah ibu. Minta tolonglah dengan ibu-ibu agar hantar anak ke muka pintu. Doakan anak itu selamat pergi, selamat balik. Hulurkanlah wasiat, hulurkan nasihat. Anak keluar sekolah, anak belajar betul-betul ya. Nanti balik jangan melencong tempat lain. Balik tu ke rumah. Jangan pergi supermarket. Jangan melepak kata-kata. Balik ke rumah terus. Kalaulah buat macam ini, insya-Allah tiap kali balik, ibu ada menunggu. Tiap kali balik, ibu menunggu. Untuk menjawab salam dan untuk menjawab doa anak. Dan memberi restu balik pada anak. Anak cakap Assalamualaikum, ibu jawab Waalaikumsalam. Betapa seronoknya anak tu. Dan saya yakin masalah anak lambat balik tidak akan timbul. Sebab apa? Anak dalam perjalanan balik, dia dah rasa dalam diri dia, mesti mak tunggu dekat pintu. Mesti mak tunggu dekat pintu. Memang itulah kerja mak dia, tunggu dekat pintu. Maka dia akan habis sekolah,
Balik turun bas, berlari naik rumah. Sebab apa? Dia tahu mesti mak dengan penuh senyum, dengan senyum cukup manis untuk menunggu menjawab salam anak dia. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Ini perlunya restu. Sebab itu restu ini datang pada ibu bapa. Restu itu datang pada ibu bapa. Jangan restu itu pada orang lain. Paksalah dia menceraikan anak ini. Kisah ini berlaku dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ditanya pada Rasulullah. Dia kata, bagaimana ya Rasulullah cerita ini, bapa saya suruh cerai. Apa jawab Rasulullah? Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah katakan kepada aku, kata Rasulullah sallam, apa dia? Talliqha. Hendaklah kamu ceraikan isteri kamu. Sebab apa suruh cerai? Sebab bapa dia suruh cerai. Ini dia. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita tengok. Ini pentingnya restu. Sebab itu restu bapa penting. Perkahwinan kita biar bapa suka. Menantu dia yang nak terima, biar dia seronok dengan menantu dia. Jangan dia tak kenal. Jangan dia rasa sakit hati dengan menantu dia. Dia rasa tak sesuai. Sebab itu kena tanya bapa, tanya ibu. Jangan bawa balik dulu. Ni kadang bawa balik, tunjuk puas-puas dah. Yang maknya sporting, bapa punya sporting. Bawa balik. Tak apalah, duduk anak ya. Bapa ni banyak kerja belakang. Ayam tak beri makan, pergi pokok-pokok tak siram. Tinggalkan pula anak dia yang dan bakal menantu dalam rumah itu. Dia buat tak kisah saja. Ini tak naklah berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Biarlah perkara ini tersusun rapi. Kerana restu bapa adalah merupakan restu yang sangat hebat. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Bila kita nampak bahawa restu ibu bapa ini restu perkara yang sangat penting. Apalah salahnya setiap masa dan ketika ada ruang tertentu, si anak ini perlu rujuk kepada bapa dia. Selalulah kalau musim sekarang ini orang dia boleh telefonlah, ayah, mak, tolonglah doakan saya, semoga saya sejahtera. Okeylah, boleh. Ini tidak, kadang telefon malas. Kita kadang-kadang yang paling hebatnya kita ni dengan orang lain, kita mau bercakap. Yang penting kadang-kadang dengan orang lain berhari-hari, berjam-jam kita seronok bincang. Tapi kalau dengan mak bapak kita 5 minit kita rasa paling lama dah. 5 minit paling lama. Saya pun tak fahamlah bagaimana berlaku begini. Apakah salah siapa? Sebab itulah, tengoklah kepada keadaan yang sebenarnya. Barangkali kepincangan dari segi sudut bapa, barangkali kepincangan dari sudut anak. Ini perlu kepada penelitian semula. Sebab apa? Dalam Islam, keberkatan ini juga lahir pada ibu bapa. Betul kita tengok dalam Islam ni bagaimana orang-orang yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan dulu bahawa Alaqamah pernah berlaku kes pada Alaqamah dan Rasulullah beri ingat terus pada dalam sabda sebelum Alaqamah meninggal. Rasulullah kata, barang siapa yang melebihkan isterinya pada ibunya, maka masuk neraka. Sebab itu kita bimbang dan kita takut tentang perkara ini. Kita takut restu tidak tercapai dan restu ibu bapa tak dapat. Kita akan meneruskan kehidupan tanpa restu daripada ibu bapa. Dan kita takut juga, kita bimbang bahawa perjalanan hidup kita ini tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan hidup kita ini akan menjadi pencang. Pencang kepada keturunan demi keturunan demi keturunan, dan kita takut kepencangan dalam masyarakat, kepencangan dalam keluarga ini akan berlaku lebih daripada 7 keturunan. Ini yang kita bimbang. Sedang menonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat rupa-rupanya ibu bapa ni. Dan Abu Darda pernah berpesan, kata Abu Darda. Abu Darda ni adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda juga adalah merupakan seorang sahabat Rasulullah sallam yang digolongkan sebagai sahabat yang sangat bertakwa pada Allah Subhanahu taala. Abu Darda menyebutkan, kata Abu Darda, ayah itu, kata Abu Darda, ayah ini, bapa ini adalah ibarat pintu yang paling tengah dalam syurga. Ini kata Abu Darda. Pintu yang paling tengah dalam syurga. Maka kata Abu Darda, maka biarkanlah pintu itu, maka jangan biarkan pintu itu lenyap. Mana jangan hilangkan pintu tengah syurga itu. Ataupun kata Abu Darda, jagalah ia dengan baik-baik. Artinya, bapa bagaikan pintu tengah dalam syurga. Jangan dibuang pintu itu. Sebab nak masuk syurga ni banyak pintu. Syurga ni banyak pintu. Ada pintu kanan, pintu kiri. Dan taat kepada ibu bapa, restu ibu bapa menjadikan bila pintu tengah ni, ibaratnya pintu tengah ni mudah nak masuk lah. Yang tengah sekali, kita pun terus masuk syurga. Tu Abu Darda kata, bapa bagaikan pintu tengah. Sama ada kita nak hilangkan pintu itu,
ataupun kita nak jaga pintu itu dengan baik untuk memudahkan kita masuk. Macam rumah kita, tertutup semua pintu, tutup semua pintu, tinggal satu je pintu dapur, pintu belakang, maka susah nak masuk. Baik buka pintu tengah, maka kalau kita balik senang masuk. Sebab itu bapa ni kata Abu Darda bagaikan pintu tengah. Jadi kalaulah pintu tengah, maka kita hias dengan baik. Biasanya pintu tengah ni orang hias dengan baik, sebab di hadapan mata orang letak lansir, letak tukar pintu yang elok, kunci yang mahal-mahal. Oh, cukup cantik. Kenapa? Kan dia pintu tengah. Dan begitulah, kalau bapa sebagai pintu tengah, jaga bapa baik-baik, hormati bapa baik-baik, berilah penghargaan kepada kedua ibu bapa kita, kerana mereka ini adalah merupakan pintu untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekalian penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu janganlah kita jadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang ingkar dan tidak ikut titah perintah Allah SWT, dan jangan jadi manusia mendurhaka pada ibu bapa kita. Moga-moga Allah SWT beri kekuatan kepada kita dalam hal ini. Moga-moga kita menjadi manusia yang melatih dan membimbing, bukan membimbing diri kita saja, membimbing zuriat-zuriat kita untuk menjadi orang yang taat kepada ibu bapa. Dan begitu juga untuk melatih seluruh masyarakat sebagai model kepada masyarakat lain, menampakkan kita cukup harmonis dalam rumah tangga kita dan harmonis dalam hubungan kasih sayang sesama anak-anak kita. Moga-moga dunia ini akan aman damai dan dapat menghindarkan gejala-gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Saya rasa sekadar ini saja untuk pagi ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.